Mulakan dengan kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wa usalli wa sallim ala rasulih amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bagi tuan pengurusi surau, ada jawatan kuasa, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, para asatizah, tuan-tuan guru, tuan-tuan dan puan-puan para jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taufik dan inayah daripadanya dapat kita bertemu pada malam yang berbahagia ini. Mudah-mudahan pertemuan kita dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya perkenalkan diri saya dahululah tuan-tuan. Nama saya Muhammad Ismail bin Abdullah. Saya berkhidmat di KUIS di Jabatan Syariah, Fakulti Syariah dan Undang-Undang, lebih kurang dalam 12 tahun lah. Dan saya tinggal sekarang ni di Bandar Baru Salatiga, Taman Izora, lebih kurang setengah jam lah daripada tempat tuan-tuan ni. Jadi saya diminta lah oleh pihak surau ni untuk memberikan perkongsian tentang fiqh lah kan. Dan saya pernah lah beberapa kali lah saya pernah lah solat di surau ni sebelum pandemik lah. Lepas pada pandemik ni, inilah yang pertama ni. Pernah lah singgah-singgah, kadang nak balik kan, adalah kita pernah juga solat sini. Jadi tapi tak tahu nama suraunya kan. Saya tu mula tadi pun tersilap juga nama dia. Saya pergi cari surau Al-Buhairah kan. Buhairah tu ke sana perginya kan. Bila tengok balik, surau Ar-Rawdah, betul bawa ke sini. Jadi insyaAllah tuan-tuan, untuk mukadimah lah mukadimah kepada fiqh. Saya kira kuliah fiqh ni, saya tanya juga kepada mungkin pengurusi kot yang berhubung dengan saya tu kan, surau pernah tak mengajar fiqh? Dia kata pernah kan. Jadi pengajian fiqh ni antara pengajian yang popular lah, ataupun yang mesti wajib lah, wajib ada okay, dalam pengajian-pengajian di surau masjid. Okay. Jarang sangat lah kalau kita kata surau masjid ni tak ada fiqh, kuliah fiqh ni. Mesti ada kan, mesti ada. Jadi saya dimaklumkan surau ni pun pernah buat lah kan? Pernah ada kuliah fiqh dan ada guru-guru yang pernah datang mengajar kan. Jadi tak tahulah kan. Jadi mungkin ini sambungan ke kan, ataupun kita buka kitab lain ke. Jadi saya nak berkongsi sajalah pada malam ni kan. Iaitu daripada kitab Fiqh Al-Manhaji. Fiqh Al-Manhaji ini kitab dikarang oleh 3 orang ulama Syria. Ulama Syria yang ketiga-tiganya alhamdulillah masih hidup lagi lah. Salah seorangnya Profesor Dr. Mustafa Dib Al-Buwa. Beliau ni pernah datang ke KUIS beberapa kali, dan kita pun pernah buat majlis kuliah umum perdana kan, dan ramai juga kawasan-kawasan kejiranan kita yang pernah hadir. Tak tahulah tuan-tuan pernah hadir tidak kan. Tapi seorang syekh yang dah berumur, saya ingat umur ni dah lebih 80 tahun kan, tapi Masya Allah, Allah Ta'ala masih bagi kesihatan yang baik untuk dia kan, masih boleh berjalan, boleh bercakap, mata pun terang lagi. Tu kan, barakah lah kan pada umur dia. Dan masih lagi menulis kitab, tak berhenti-berhenti menulis. 2-3 bulan sekali keluar kitab baru, 2-3 bulan sekali keluar kitab baru. Jadi kitab ini, Fiqh Manhaji ini, antara kitab yang dah lama lah sebenarnya kan. Dah lama dah. Saya ingat usia kita ni pun saya ingat mungkin dah 30 tahun kan. 30 tahun cetakan yang pertama tu lah. Yang ini versi terjemahan dia. Versi terjemahan dia ni pun ada juga terbitan JAKIM. JAKIM pun ada cetak kan.
ada jual versi cetakan kitab fiqh manhaji ini diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Ada juga syarikat-syarikat yang terbitkan Pustaka Salam, silap saya, dan Jabatan Mufti Negeri Sembilan pun ada. Mereka pun ada terbitkan versi terjemahan. Jadi kitab ni kita kata popular lah, popular di kalangan apa kita kata, di kalangan penganut mazhab Syafi'i lah, kan, pengamal, kata penganut lah, pengamal mazhab Syafi'i. Popular kitab ni sebab bahasanya mudah dan dia ada sertakan dalil-dalil. Dalil-dalil ya. Kalau setengah-setengah kitab fiqh dia tak bawa dalil. Okey, walaupun mengetahui dalil tu tidak wajib. Kan? Kita belajar fiqh ni kan tak mesti kita kena tahu dalil, tapi bila kita tahu dalil tu kemaslah sikit pegangan kita tu. Kalau tak tahu dalil pun tak adalah jadi masalah, kan? Sah juga ilmunya. Tapi bila ada dalil tu, kita kefahaman kita jadi lebih baik. Sebab asal kepada fiqh itu adalah sumbernya daripada dalil, kan? Daripada dalil itulah keluarnya fiqh itu, fiqh itu. Jadi untuk pendahuluan tuan-tuan ni malam ni, kan, kita dahulukan dengan menyebut firman Allah Subhanahu wa taala, "Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din." Oleh itu hendaklah keluar sebahagian saja dari tiap-tiap puak di antara mereka, supaya orang yang tinggal itu mempelajari secara mendalam ilmu yang dituntut di dalam agama. Okey, ayat ini kan, kata Syekh Al-Maraghi dalam tafsir beliau, ayat ini diturunkan bagi melengkapkan hukum hakam yang bersangkutan dengan perjuangan, dengan jihad, iaitu hukum kan, mengenai penceraian ilmu dalam mendalami urusan agama. Artinya melalui mempelajari ilmu agama secara mendalam, ia merupakan satu perjuangan yang menggunakan hujah dan menyampaikan beberapa bukti, dan juga merupakan satu rukun yang terpenting dalam aspek menyeru kepada keimanan dan menegakkan sendi-sendi Islam. Jadi ayat ni dalam surah At-Taubah ayat 122, dan surah At-Taubah ni antara surah-surah yang akhir-akhir turun, yang hujung-hujung lah, yang turun kepada Nabi SAW. Jadi ayat ni sebut, temanya sebut tentang jihad, ya. Jadi maksudnya ayat tu kata kan, maknanya apa, kenapalah kan, kenapalah semua orang ni nak pergi perang. Kenapa semua orang nak pergi perang, nak pergi berjihad? Kenapa tidak ada segolongan daripada mereka itu pergi mendalami ilmu agama, liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim, dan memberi peringatan kepada kaum mereka apabila mereka kembali nanti. Pergi kan? Jadi yang berjihad ni bila balik, okey, beri peringatan. Jadi Syekh Al-Maraghi, seorang ahli tafsir, dalam tafsir dia, tafsir Al-Maraghi sebut, dia kata kan, ayat ini menjadi dalil lah, menjadi dalil, jadi hujah akan keperluan kepada mendalami ilmu secara atau intensif lah, mendalami ilmu agama. Mendalami ilmu agama, dan dia juga merupakan satu bentuk perjuangan. Kalau kita cerita hari ini, maknanya hari ini mungkin kita berhadapan dengan musuh-musuh yang bukan lagi dalam bentuk senjata, kita lawan berperang kan. Kita dah berakhir zaman penjajahan kan, Portugis tak ada, Inggeris pun tak ada, Belanda pun dah tak ada kan, Jepun pun dah tak ada. Semua dah, kita dah merdeka dah. Tapi selepas, maknanya kita kata selepas saja kemerdekaan, jadi dunia Islam, mana bukan saja Malaysia merdeka lah kan, dunia Islam ni hari ini, zaman ini, dan sejak beberapa tahun dahulu lah, dah lama dah peperangan ni, sejak manusia ni mula terdedah kepada teknologi. Bila mula-mula kita ada apa kita kata, surat khabar kan, bila kita ada majalah kan, bila kita sudah mula ada televisyen, maka
serangan-serangan ideologi, serangan-serangan pemikiran ini sudah banyak. Dan apabila umat Islam ini tuan-tuan mula merdeka, merdeka maksudnya umat Islam ini merdeka, bahasanya kan, apa kita kata, kejatuhan Osmaniyah. Selepas kejatuhan Osmaniyah, negara Islam dibahagikan di kalangan penjajah-penjajah barat. Kalau tuan-tuan ya pernah tengok peta dunia kan, kalau tengok peta dekat negara Arab tu, dia punya sepadan dia tu memang cantik dia, macam digaris dengan pembaris. Digaris dengan pembaris. Jadi barangkali penjajah tu datang duduk kan, Inggeris hantar wakil dia, Itali hantar wakil, Perancis hantar wakil, Amerika hantar wakil kan, semua hantar wakil, kita bincang, kita ambil pembaris lah, ni kau punya ambil, ini kau punya negara kan, ni kau ambil, kau jajah kawasan ni, mana dia bagi pembaris je. Okey, bagi macam tu. Sebab asalnya negara tu semuanya satu di bawah Osmaniyah. Okey, bila negara ni dijajah oleh penjajah, maka penjajah bawa masuk kan anasir-anasir dia. Jadi tahun-tahun 50-an, kalau di Timur Tengah tu, di negara Arab itu, kita kata apa, fahaman-fahaman liberal tu memang sangat popular. Fahaman-fahaman liberal. Bahkan Turki Osmaniyah, Turki selepas kejatuhan Osmaniyah pada 1924, datangnya Mustafa Kamal. Mustafa Kamal Atatürk, habis ditukar semua cara hidup masyarakat Turki. Nak azan kena bahasa Turki kan, nak pakai, perempuan nak pakai tudung boleh, tapi kena pakai skirt, blouse, kena pakai blouse kan. Jadi orang ni pakaian jubah tu semua dianggap pakaian yang kolot lah. Dia lebih utamakan budaya barat tu, pembudayaan itu. Jadi di Timur Tengah itu, apa kita kata, ramai orang Islam yang terkesan dengan agenda pemikiran barat. Kita ni hari ni baru sibuk dengan liberal. Baru kita kata liberal ni baru, apa kita kata, kita baru kenal dalam beberapa tahun kebelakangan ini saja di Malaysia. Okey, tapi di negara lain, kalau di Indonesia tu memang dah lama lah. Di Indonesia tu sebab dia ada apa, dia dari segi dia punya faham Pancasila tu pun satu masalah juga. Macam kita kat sini, kita ada perlembagaan, kita ada apa, rukun negara kan. Indonesia ni ada Pancasila. Okey, jadi kalau di Indonesia tu disebut dalam orang Islam kahwin dengan Kristian tu tak ada masalah kan, tak ada masalah. Itu dah lama kat sana. Kita ni baru-baru ni saja fahaman-fahaman liberal itu mula, kita kata apa, menampakkan wajahnya. Tapi kalau di negara Arab tu dah lama tuan-tuan, tahun 50-an lagi. Tahun 50-an lagi sudah ada apa, agenda-agenda pemikiran liberal ini. Liberal. Okay? Jadi nak berhadapan dengan kelompok-kelompok seperti hari ini, kita kata apa, peperangan hari ini bukan dalam bentuk senjata, tapi dalam bentuk ideologi. Ideologi tuan-tuan. Cuba kita fikir ya. Kita fikirlah tuan-tuan, kita fikir saja. Masa British duduk kan, British apa, menjajah tanah Melayu kan. Masa tu kita tak dengar pun orang Islam nak murtad. Tak ada. Kan tak ada orang Islam nak murtad kan. Okey, bahkan isu apa, Natrah tu, tuan-tuan mungkin ingat pun kan, tuan-tuan yang mungkin dah umur 60 tahun kan, 70 tahun ke, mungkin ingatlah kot, mungkinlah pernah melalui zaman itu, ataupun kan, mungkin masih kanak-kanak ke masa tu kan. Okay, isu Natrah tu memang isu yang apa kita kata, hangat. Hangatlah kan isu Natrah tu kan. Tetapi bila penjajah meninggalkan kita kan, meninggalkan kita setelah tak sampai 50 tahun dia tinggalkan kita, kita sudah mula dengar orang Islam nak keluar agama, orang Islam murtad. Kalau tahun-tahun ingat tahun 90-an, antaranya yang popular, saya ingat kes berkaitan dengan Siti Aisyah Bukhari. Kalau tuan-tuan ingat, masih ingat nama dia kan, seorang pelajar sekolah agama, okay, yang didakwa telah dimurtadkan. Lepas tu beberapa tahun selepas tu, ingat tahun 2000 kan, 2000 pertengahan, 2000 lebih-lebih sikit lah, ingat 2000 berapa, kisah Lina Joy kan. Itu semua berlaku tak sampai 50 tahun kita merdeka.
Kan? Tak ada 50 tahun. Sedangkan ketika waktu kita duduk dengan penjajah menjajah kita, tak ada pun orang Islam nak murtad. Tak ada. Tapi bila dia dah tinggalkan kita, orang Islam pula sibuk nak murtad, nak keluar dari Islam. Kan? Jadi sebab apa tuan-tuan? Ini kesan peperangan ideologi, serangan pemikiran yang cuba maknanya mempengaruhi orang Islam dengan bermacam-macam cara lah, kan? Dengan menampakkan Islam ni kolot, dengan menampakkan Islam ni kan mengekang, kan, menyekat wanita. Jadi antara pintu jalan-jalan yang musuh-musuh Islam ni senang nak masuk. Mereka cubalah, ialah maksudnya senang untuk mereka lah, kan? Mereka nak masuk adalah masuk melalui isu-isu wanita. Isu-isu wanita ni memang pada mereka inilah senjata kita yang paling ampuh, paling kuat untuk menampakkan Islam ni memang menindas. Jadi diajaklah bawa kepada pembebasan wanita. Wanita ni kena bebas, wanita ni tak boleh dikongkong oleh lelaki dan sebagainya, kan? Sebab tu kalau kita tengok cerita-cerita kalau di cerita-cerita dekat negara luar, kan, yang menampakkan Islam ni tak betul je, cepat je dia sebarkan. Kalau Taliban, kan? Okey, Taliban tu pernah mentadbir Afghanistan, sekarang dia jadi kerajaan balik. Okey, kalau ada isu-isu yang sensitif yang nampak, ini tengok ni, inilah Islam ni, inilah. Okey, kita pun tak adalah kata apa yang Taliban buat tu semua betul, kan? Tapi ada setengah-setengah isu tu sengaja, okey, dinampakkan besar. Tujuannya apa? Nak memburukkan Islam, nampakkan Islam ni kolot, ketinggalan. Jadi orang Islam yang ilmunya tak kuat, kan, kefahamannya rendah, dan tambah pula dia terdidik dengan cara pendidikan yang sekular, kan? Okey. Jadi dia akan nampak betul lah selama ni dia andai saja Islam ni tak betul. Jadi bila berita ni lagilah memang betul pada dia lah. Jadi serangan pemikiran ni yang sangat susah sebenarnya. Apatah lagi bila zaman sekarang kita tengok dengan ledakan teknologi, kita di tangan kita semua masing-masing ada smartphone, kan? Generasi tuan-tuan mungkin tak ada masalah sangat lah, kan? Okay? Tetapi generasi muda belia, ni macam mana proses pemantauan dia, macam mana kita nak tengok apa perkara-perkara yang membina pemikiran dia. Ketika saya pernah mengajar di satu masjid di Putaran Jaya dulu, lama dululah, 10 tahun dulu saya pernah mengajar di sebuah masjid di Putaran Jaya, kuliah, kan. Jadi ada seorang jemaah perempuan, kan, akak tu datang jumpa saya, dia kata, "Ustaz, kan, macam mana Ustaz?" Dia kata, "Anak-anak remaja ni," dia kata, "buat apa saya," dia kata, kan, ada anak-anak macam anak saudara lah, kan, saya beritahu dia orang, korang ni muda-muda sekarang, kan, kerja gaji dah besar, simpanlah duit, nanti boleh pergi haji, boleh pergi haji, kan. Jadi apa dijawab oleh anak-anak muda? Dia kata, buat apa nak kumpul duit, semata-mata nak pergi tengok kotak hitam tu. Jawapan dia, buat apa nak kumpul duit, semata-mata nak pergi tengok kotak hitam tu. Ini berlaku sebelum zaman ada Facebook, belum ada WhatsApp, belum ada TikTok, belum ada Twitter. Okay? Yang ada ketika tu baru hanya ada internet saja yang kena buka dekat komputer. Belum lagi ada gadget-gadget ni, belum. Bayangkan, ni 10 tahun, kan, yang dahulu lah. Jadi cara apatah zaman kita sekarang ni, lagilah tuan-tuan, kan, kalau kita pergi teroka dekat dalam media sosial tu, memang macam-macam kelompok manusia dia, kan, macam-macam aja yang nak, kan. Kalau pergi kat Facebook nak cari page dia, satai Melayu Murtad, ada dia punya kelompok dia, ada dia punya geng dia, tapi dia tak akan keluar secara dengan nama real lah. Dia buat akaun palsu lah, akaun palsu supaya orang tak boleh kesan, kan. Duduk, kan, ada beberapa tahun lepas dia duduk, orang Melayu, saya ingat orang Penang ke orang Kedah, kan, dia mungkin duduk dekat Eropah sana, dia mengaku dia dah jadi pastor.
jadi pastor. Dan cerita macam-macam lah. Dia kata kan, saya buat keputusan ni dengan kerelaan saya, apa semua cerita lah. Oh, anak-anak pun tengok saya ni, perubahan saya masa saya dalam Islam. Dia orang nampak saya ni garang. Bila saya dah jadi Kristian, anak-anak nampak perubahan ni, nampak saya jadi lagi baik. Itu cerita dia lah kan. Kita boleh tengok je lah kan. Dia cerita live kat Facebook kan, upload kan. Kita tengok kan. Jadi serangan ideologi ni yang kita kata kan, hari ni kalau dulu saya kata, kalau peringkat awal dulu kan, musuh-musuh ni kena buat kerja, orang putih kena buat kerja ni kan. Sekarang ni orang putih tak payah buat dah, orang kita dah ambil alih dah kan. Tak payah, orang putih tak payah buat dah. Kita tak payah, orang putih tak payah lagi nak buat cerita-cerita, filem-filem dah. Orang kita pun dah boleh buat dah filem-filem kan. Orang kita dah boleh buat filem-filem yang kan, yang melakukan aksi-aksi hubungan sejenis, lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan. Ini bukan Hollywood punya cerita, ini Malaysia punya cerita kan. Dia kata perang ideologi kan. Bila orang tekuk, ini kita jangan lihat dari sudut pandang agama, kita kena tengok dari sudut seni. Jadi peringkat barat lah kan. Jadi macam pemikiran barat ni, kalau dia nilai sebagai seni lah. Sebab tu perempuan telanjang pun pada dia itu seni. Perempuan telanjang pada dia itu adalah seni lah, art. Tak ada masalah kan. Jadi kita orang Islam mana boleh macam tu kan. Jadi ini perang ideologi ni sangat, zaman sekarang ni lagi dahsyat. Dan kita kan, maknanya begitu laju, pantas dia punya serangan pemikiran ini. Sangat dahsyat okay? Sebab tu perlunya orang-orang yang pergi kan, disebut dalam ayat ni, maknanya ada orang yang pergi belajar ilmu agama dan balik memperingatkan kaum-kaumnya, beri peringatan. Ada juga positifnya tuan-tuan kan. Bukanlah kita kata media sosial ni tak bagus langsung, ada juga bagusnya. Dari satu sudut kalau digunakan secara positif, dia akan menjadi alat untuk menyebarluaskan syiar Islam kepada masyarakat. Okey, ini mungkin dulu cerita-cerita Islam di luar negara ni kita tak tahu sangat. Tapi dengan adanya teknologi ini, kita tahu perkembangan yang berlaku di kalangan saudara-saudara kita di negara Islam yang lain. Tahu dekat mana orang Muslim, dekat China baru kita tahu dah ramai punya orang Islam kat China ni, lagi ramai daripada orang Islam kat Malaysia kan. Selama kita ingat China ni, China ni semua kan, kita ingat semua ni semuanya kafir lah semua kan, tak ada orang Islam. Punya ramai juga Islam kat sana kan. Okey, kita tengok di Eropah kan, bagaimana Islam berkembang, bagaimana gereja-gereja dibeli oleh orang Islam, ditukar jadi masjid. Itu sudut perkembangan positif lah. Dengan perkembangan media sosial itu sudutnya, itulah positif. Tapi aspek-aspek negatif tu pun ada, dan memerlukan usaha secara beramai-ramai. Sebab dekat luar tu, yang Islam ni pun dah macam-macam juga tuan-tuan. Yang Islam ni pun, yang klaim mendakwa sebagai Islam pun, dia punya aliran pemikirannya macam-macam. Tuan-tuan jelah, tak payah cerita-cerita lah kan. Kita kan, yang konflik-konflik di media sosial ni banyak. Dia Wahabi lah kan, dia Aswaja lah kan, mari pula geng tarikat pula kan, geng makrifat, geng hakikat kan, geng lepat, semua ada kan. Macam-macam kelompok ada okay? Jadi ini pun satu masalah juga. Mereka ni mengaku Islam pula, tapi sebahagian tu caranya terkeluar daripada manhaj yang diajarkan oleh Nabi dan dibawa oleh para sahabat. Okey, bukan manhaj ahli sunnah wal jamaah lah. Jadi ini pun satu masalah juga. Akhirnya itu kata kan, akhirnya kita lupa keutamaan kan, keutamaan untuk kita sebenarnya nak betulkan yang lebih dahsyat dari itulah, aliran-aliran pemikiran yang sangat dahsyat itu. Dalam sebuah hadis Nabi SAW sebut, man yuridillah bihi khairan yufaqihu fid din. Sesiapa yang Allah menghendaki kebaikan padanya, dia akan diberikan kefahaman tentang agama. Okey, jadi nak tahu kebaikan mana pada seseorang ini adalah apabila dia dapat kefahaman dalam agama. Jadi nikmat kefahaman dalam agama ni sangat penting tuan-tuan. Faham agama ni
satu perkara yang sangat penting, faham agama. Kalau kita lihat tokoh mujaddid, pembaharu, reformis dakwah dunia Islam kurun ke-14, iaitu Imam Hasan al-Banna. Beliau ni adalah seorang tokoh dakwah, mengasaskan sebuah gerakan dakwah yang terbesar di Timur Tengah. Nama gerakan tu Gerakan Ikhwan Muslimin. Tuan-tuan pun pernah dengar nama gerakan ini. Dan beliau mengasaskan rukun bai'ah. Rukun bai'ah maksudnya sesiapa yang nak masuk organisasi beliau kena berbai'ah. Tapi berbai'ahnya atas apa? Atas 10 perkara. Disebut sebagai rukun bai'ah. Pertama sekali disebut al-fahmu, kefahaman. Kedua disebut al-ikhlas. Dia tak sebut ikhlas dulu. Dia tak sebut ikhlas, disebut faham, baru ikhlas. Okey, faham tu penting sangat faham tu. Sebab tu Ibnu Qayyim al-Jauzi disebut cantik ulasan beliau apabila beliau menafsirkan tentang soal pentingnya kefahaman dalam beragama ni. Kan, pentingnya kefahaman dalam beragama. Kalau tuan-tuan baca satu buku Pendeta Sabah, kan, saya ingat buku tu nipis je, lupa nama buku tu, tapi tajuknya depan tu akal, adalah tajuk dia. Saya tak ingat sangat, kan. Pendeta Sabah, dia karang kitab tu, buku tu dalam 50-an mungkin 60-an, tapi buku tak ada siapa penerbit yang berani cetak zaman tu. Tak ada siapa berani cetak. Kan? Sebab apa? Memberi kritikan sosial kepada masyarakat, memberi kritikan kepada masyarakat tentang cara faham beragama. Kan? Cara masyarakat ketika itu faham kepada agama, sampai tak ada orang berani nak cetak. Sebab dia kata kalau cetak buku ni habis lah, kena ban, rugi penerbit, silap-silap kilang syarikat penerbit pun habis, kena tutup. Dia tak berani. Baru ni lah, tengok beberapa tahun lepas DBP cetak. Nipis je, bukan tebal sangat, nipis je. Tapi memberikan kritikan sosial kepada masyarakat. Sebab apa dia kata? Dia kata orang Islam ni, kan, masyarakat Melayu pada ketika itu digambarkan, dia kata kebergantungannya kepada orang lain sangat tinggi. Itu bahasa dia dalam buku. Dia seorang ahli bahasa, seorang pendeta bahasa, kan. Sampai dia kata selepas mati pun masih mengharapkan doa orang hidup. Kan? Masa hidup pun mengharapkan orang lain, dan mati pun dia kata masih mengharapkan orang yang hidup untuk doakan dia. Kritikan dia lah, kan, melihat cara masyarakat beragama pada waktu itu. Pada waktu itu dia keluarkan buku tu, memang dia akan jadi sangat dahsyat lah, kan. Sebab dia tadi berbalik kepada isu faham tu. Balik kepada apa Ibnu Qayyim sebut, dia kata apa? Allah Ta'ala tutup surah Al-Fatihah. Kita baca Fatihah tiap-tiap hari, tuan-tuan, kan. Kurang-kurang kita baca 17 kali sehari, semalam 17 kali. Solat 17 rakaat, kita mazhab Syafi'i, Fatihah kena dibaca setiap solat. Kan? Kita baca ayat terakhir, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan orang-orang yang kau beri nikmat ke atasnya. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan orang yang engkau murkai. Siapa itu? Iaitu Yahudi. Waladdallin, dan bukan orang yang kau sesatkan. Siapa dia? Nasrani, Kristian. Dia kata salah satu daripada golongan ini, kan, salah satu daripada dua golongan ini adalah golongan yang telah sesat kerana tidak mendapat kefahaman. Tidak mendapat kefahaman. Dia ulas ayat Al-Fatihah itu. Sebab dia kata setelah nikmat iman dan Islam, kata Ibnu Qayyim al-Jauzi, tidak ada nikmat yang paling besar setelah nikmat iman dan Islam melainkan nikmat kefahaman. Faham agama. Dan faham agama ni ada di kalangan para sahabat. Faham agama ni, kan, faham agama ni penting. Faham agama, mana buat sesuatu dalam agama tu dengan faham, bukan dengan sebab ikut-ikut. Sebab apa buat? Orang dulu dah buat, kita buat je lah. Yang banyak tanya lah, kan. Dia buat sudah lah, kan. Okey? Jadi dengan sebab apa? Dengan kefahaman. Salah satu golongan ini dikata golongan yang disesatkan tadi itu sebab apa?
dia tak ada masalah kefahaman. Yang dimurkai itu Yahudi, jelas dimurkai. Sebab mereka ni rasul-rasul, nabi-nabi banyak di kalangan mereka. Tapi bila diutuskan nabi di kalangan bangsa Arab, mereka tak nak beriman. Bukan mereka tak kenal nabi, mereka mengenal nabi lebih daripada mereka kenal anak mereka sendiri. Tapi kerana ego, sombong, sebab tu mereka jadi golongan yang dimurkai. Okey. Yang kedua, golongan sesat. Sesat sebab apa? Kamu mengatakan Isa itu anak Tuhan, sedangkan Allah Ta'ala cipta yang lebih ajaib daripada Isa. Kamu tak kata dia anak Tuhan pun, tapi Isa tu kamu kata anak Tuhan. Sedangkan Allah Ta'ala cipta makhluk yang lebih ajaib lagi daripada Isa, iaitu Adam alaihissalam. Inna masala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya perumpamaan Isa di sisi Allah tu sama seperti Adam. Diciptakan daripada tanah, kemudian dikatakan jadi, maka jadilah dia. Jadi kalau Isa ni kamu nak pelik-pelik fikir, ini tak ada bapa ni, ada mak saja, ni anak Tuhan. Yang Adam tu kamu tak kata pun anak Tuhan. Kalau kita buka dalam versi-versi Bible pun, dia kata son of Adam, anak Adam. Dia tak kata anak Tuhan. Sepatutnya kalau fikir logik, yang patut digelar anak Tuhan, kalau ikut logik mereka lah, patutnya Adam lah digelar anak Tuhan. Sebab lahir tanpa bapa, tanpa ibu, kan? Tapi yang lahir dengan ibu saja, tanpa ada bapa, kamu kata pula ini anak Tuhan. Kan pelik. Ni sesat. Simple analogi, benda mudah macam ni pun kamu tak nak faham. Sampai kamu buat reka, akhirnya memilih jalan yang sesat atas keinginan mereka sendiri. Sebab apa? Tak faham. Benda simple, benda mudah kamu tak faham. Jadi nikmat faham ni satu nikmat yang sangat besar, kan? Sangat besar. Jadi kefahaman dalam agama ni, kan, memang sangat penting. Sebab tu Nabi SAW sebut dalam satu hadis, Nabi kata khiyarukum fil Islam khiyarukum fil jahiliyah idza faqahu. Yang terpilih di kalangan kamu, kan, dalam Islam adalah yang terpilih juga di zaman jahiliyah, dengan syarat idza faqahu, apabila dia seorang yang faqih, dia faham. Maknanya kalau dia hebat zaman jahiliyah, dia juga hebat zaman Islam. Dengan syarat apa? Dia faham. Jadi antara sahabat yang disebut, ulama kata hadis ni, siapa sahabat ni? Ulama kata hadis ni menunjuk kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ketika zaman dia jahiliyah, dia memang orang mempunyai kecerdikan, kefahaman. Dia ni salah seorang ahli mesyuarat di kalangan pembesar Quraisy juga. Memang dia lantam lah, memang dia lantam pun, kan? Tapi bila dia masuk Islam, kan, Islam itu telah menyempurnakan kefahaman dia. Bukan bila dia jadi Islam, dia dah jadi okey, otak aku ni letak tepi, aku ikut je apa Nabi suruh, kan? Bahkan dia berhujah juga dengan Nabi, bertanya, memberi pandangan, kan? Memberi pandangan, semua tu ada. Sebab apa? Dia dapat nikmat kefahaman itu, kefahaman dalam beragama. Sebab tu hadis ni memang betul lah. Nabi SAW sebut, man yuridillahu bi khairan, siapa yang Allah Ta'ala kendaki kebaikan padanya, yufaqihu fiddin, akan diberikan kefahaman dalam beragama. Jadi faham dalam beragama ni adalah benda yang sangat mustahab. Jadi tuan-tuan, pentingnya, kan, pentingnya kalau kita kata soal kefahaman ini, kefahaman dalam beragama ni, supaya kita tahu objektif daripada setiap amalan yang kita buat, dan apa tujuan dia, dan supaya amal itu tidak menjadi rutin. Kita buat tu sekadar tak ada apa nak buat, kan? Ada masalah apa lagi, kan? Kita pergilah surau masjid. Mungkin ada sebahagian orang berfahaman macam tu, kan? Jadi kita kena ada kefahaman yang jelas bahawa apa tujuan ibadah itu, kan? Jadi kata ulama, fiqh ini ada dua pengertian. Pertama pada bahasa dan kedua pada istilah. Apa makna fiqh tu, tuan-tuan? Kita sebut fiqh ni, kan? Fiqh dari segi bahasa, ulama kata bermaksud faham, kan? Faham.
Dalam Quran ayat surah An-Nisa ayat 78 Allah Ta'ala sebut, fama lihaula'il qaumi la yakaduna yafqahuna haditha. Maka apakah yang menyebabkan kaum itu hampir-hampir tidak memahami perkataan, tak faham. Jadi yafqahun ini maksudnya faham. Faham di segi bahasa faham. Ada juga ulama memaknakannya dengan kefahaman yang mendalam. Nah, kefahaman yang mendalam, okey, merujuk kepada ayat liyatafaqahu fid din. Yatafaqahu maknanya belajar agama secara mendalam. Belajar agama secara mendalam. Liyatafaqahu fid din. Mana lagi hadis ya? Ada lagi hadis yang menyebut kan, yang merujuk kepada faham ini. Nabi SAW sebut, inna tula salati rajulin wa qisara khutbatihi ma'innatun min fiqhihi. Sesungguhnya seseorang yang lama solatnya dan pendek khutbahnya adalah tanda kefahamannya. Ini kalau kita solat Jumaat, tuan-tuan ya, solat fardu Jumaat, orang lelaki kan, dari segi sunnahnya khutbah tu kalau panjang, solat tu pendek. Khutbah tu kalau pendek, solatnya panjang. Khutbah Nabi solat Jumaat ni, khutbah ni bukan 15 minit je. 15 minit selesai. Kan, khutbah ni jangan panjang. Lagi waktu-waktu pandemik ni kan, kita solat berjarak-jarak pula kan. Kena ada yang semayang kat luar, panas pula lagi. Okey. Jadi tuan-tuan imam kita ni kena apa kita kata, kena fahamlah realiti realiti. Kita tak boleh kata, yelah ada orang berpandangan, alah kau datang surau masjid seminggu sekali je kau, takkan tak duduk lama. Okey, ada dah pandangan macam tu kan. Alah sekejap je kau tengok TV pun lama lagi, tengok khutbah sekejap pun tak boleh. Betul kan, kita tak nafi benda tu semua betul. Tapi kalau untuk kita nak memberi mesej yang bagus, yang baik kepada orang kan, okey, jadi kalau dia asalnya orang tu datang sudahnya, dia tak datang dah, malas pergi semua Jumaat. Nanti orang tanya, senang jawab. Kena waktu tu pandemik ni kan, oh surau dah tutup lah, masjid dah tutup, lambat pergi, sekarang ada kota. Okay? Isteri tu juga, abang balik abang tak pergi Jumaat ke? Oh masjid dapat ada kunci pagar, tak boleh sembahyang ini. Padahal mungkin dia tak pergi pun. Sebab apa? Khutbah ni panjang betul, panas duduk luar kan, ada jemaah datang lambat, kena pula kipas pula, ya Allah kan, anginnya macam dihembus dengan mulut je kan, mungkin kan. Jadi jemaah ada mungkin rasa tak selesa. Jadi pendekkan, pendekkan solat, khutbah tu pendekkan, solat tu panjangkan sikit, ataupun sebaliknya. Okay, jangan kita jangan kita terpegang sangat teks tu. Teks tu kadang-kadang, yelah hujan nampak mendung kan, nampak guruh berdentum-dentum ni kan, macam nak hujan lebat. Kita jangan nak kena habiskan teks juga ni. Nanti orang report Jabatan Agama kan, kena imam nanti, kena khatib nanti. Tak apa tuan-tuan cakap macam tu, dia tak ambil tindakan. Saya baca pendek tak habiskan khutbah sebab apa? Sebab hari tu mendung, hujan nak turun. Saya bimbang jemaah yang semayang kat belakang, kalau kena tempias hujan, ada jemaah datang naik motor saja kan balik ke hujan. Memang itu hujah syariat pun. Dalam pandangan fiqh sedang sebut, dia kata kalau guru pun dah boleh buat jamak dah. Kita mazhab Syafi'i tak adalah pandangan tu, tapi mazhab lain. Mazhab lain dia kata kalau nampak guru kan mendung, ada mazhab lah, saya ingat mazhab Hanafi tu kan. Nampak guru mendung tu nak hujan, boleh jamak dah. Zuhur, kalau tengah solat zuhur nampak guru mendung apa semua, okey boleh jamak dengan asar. Pandangan mazhab Syafi'i tak ada lah kan. Pandangan Syafi'i ada juga, tapi dalam konteks realiti Malaysia ni belum sesuai dilaksanakan. Okay, ada pandangan tu, ada juga, tapi dia nak hujan turun dulu. Kena hujan turun dulu. Jadi ada ke lapangan, jadi kata fake itu. Sama juga kadang-kadang kita pergi solat di mall-mall kan, di shopping mall kan, ataupun RNR. Itu sebab ada RNR kan. Kadang-kadang RNR suraunya tak besar, kecil je, kena pula waktunya pendek macam waktu maghrib kan. Ini orang ramai. Jadi ada yang jadi imam tu kadang-kadang lepas bagi salam, dia sibuk nak zikir lagi, nak doa lagi kan.
Jadi sepatutnya ditinggalkan. Lepas bagi salam ni bangun terus. Bangun terus. Bagi orang jemaah lain pula masuk. Tak perlu dia nak habiskan sampai nak kena lengkapkan semua. Ada masanya kita boleh lengkapkan. Kalau kita semayang di tempat yang luas, kita datang ke surau masjid, kan, kita pun tak ganggu orang, kan, orang pun tak terganggu dengan kita. Bolehlah. Kalau kita seorang-seorang datang, kita semayang isyak ke RNR pukul 11 malam, confirm orang tak ramai dah. Masa tu kita nak sujud 2 jam pun tak apa, kan, memang dah tak ada orang, kan, kita saja ada kat situ. Okay? Tapi kalau macam waktu tu pendek, kan, orang tengah ramai, ada setengah orang tu kalau saya tengok, dia lepas habis bagi salam, dia nak doa semua. Dia nak doa semua, baru dia rasa puas. Sedangkan orang duduk menunggu ni. Waktu pendek, kan, jemaah ramai, orang nak solat lagi. Jadi kadang-kadang dia tak apa, tu kata faham tu. Kefahaman tu satu benda yang sangat penting, tuan-tuan. Okey, kita berhenti sebentar untuk azan isyak.
Kita sambung sikit tuan-tuan Dari segi bahasa tadi kita sebut fiqh itu bermaksud kefahaman ataupun kefahaman yang mendalam. Fiqh dari segi istilah pula bermaksud membawa dua maksud. Yang pertama, mengetahui hukum-hukum syarak yang berkaitan dengan segala perbuatan dan perkataan mukallaf berdasarkan kepada dalil-dalil yang terperinci, iaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Ijtihad yang diambil daripada kedua-duanya. Jadi fiqh ini adalah pengetahuan tentang hukum ahkam syarak yang diperoleh dari yang berkait dengan amalan, perbuatan dan perkataan mukallaf yang diambil daripada dalil-dalil yang terperinci. Contoh kita kata hadis Nabi yang berbunyi innamal a'malu binniyat. Jadi hadis ini menjadi dalil tentang kewajipan niat dalam ibadat. Maknanya niat dalam ibadah ni mesti ada wujud. Maknanya dalam ibadat, wuduk ni ibadat. Walaupun ada pandangan mazhab, dia kata niat tak wajib dalam wasail. Wasail ni perkara yang membawa kepada ibadat, yang membawa kepada ibadat. Kalau ibadat dia, contoh mazhab Hanafi lah tuan-tuan Mazhab Hanafi pada dia wuduk tak wajib niat, sebab dia bukan ibadat, dia membawa kepada ibadat saja. Mandi, hadas tak perlu niat, sebab dia membawa kepada ibadat saja, dia bukan ibadat. Ini mazhab Hanafi punya pandangan lah. Kita Syafi'i kan, kita memang niat lah tuan-tuan. Janganlah saya sebut ni sekadar tahu je lah, jangan tuan-tuan amal pula kan. Kita Syafi'i, kita ikut yang Syafi'i tu dah okey lah tu. Mazhab Syafi'i, kita kena berniat dalam ibadat ni, mana wudu ke mandi ke, kita kena berniat. Berniat pada waktu malam adalah syarat sah puasa. Ini dalilnya mana pula? Kenapa kita niat malam kan? Kita fikirkan apa imam setiap malam lepas tarawih kan? Lepas tarawih habis doa je dia macam ni, nawaitu sama dia, kita pun ikut je lah. Tahu-tahu kita ikut. Kenapa? Kena puasa kan? Tak apa satu ketika dia kata puasa kita tak sah. Sebab apa? Malam tadi kita tak niat dengan imam. Kita niat seorang-seorang. Takutlah kan, ada orang sebab dah terbiasa niat dengan imam macam tu, satu hari imam tak niat. Dia faham kata puasa kita tak sah lah. Sebab apa? Kita tak niat dengan imam semalam. Sebab apa? Dah berzaman-zaman dia niat macam tu. Tapi kalau dia tahu, belajar fiqh, rupanya kan, yang kena niat tu malam hari. Sebab tu imam tu memperingatkan saja. Imam tu mengingatkan saja, takut terlupa kan, takut balik-balik rumah kan, dah tengok TV ke, balik-balik terus tidur ke kan, jaga-jaga dah azan subuh dah terlupa niat. Dia nak ingatkan saja. Sebab ada hadis Nabi kata man lam yubayyit siyama qabla tulu'il fajri fala siyama lahu. Sesiapa yang tidak berniat untuk berpuasa sebelum fajar terbit, puasanya tidak dikira. Jadi harus berniat pada malam. Pada malam. Sebab nak tunggu sampai waktu fajar tu takut tak sempat. Jadi harus kita berniat pada malam hari. Sebelum kita tidur kita berniat. Betul juga kalau kita kata solat witir ni adalah sunat. Macam mana kita kata solat witir ni sunat? Kan? Sebab apa? Seorang badui datang tanya Nabi SAW tentang solat fardu. Dia tanya, berapa solat kena buat sehari semalam? Nabi kata 5. Ada tak apa-apa tambahan lagi? Nabi kata tak ada lagi, kecuali solat sunat. Arab badui datang, kampung lah Arab badui ni yang jadi gembala kambing pada pasir tu, Arab badui. Jadi begitulah tuan-tuan, maknanya setiap amal-amal ibadat kita ni, maknanya kita terikat dengan niat. Dengan niat, dan maknanya apa, setiap ibadat itu juga makna kita kata ada dalil-dalilnya.
Dalil-dalil. Jadi apa yang kita buat ni kan, bukan dibuat saja-saja, direka-reka oleh para ulama, tapi ada dalilnya. Sebab tu saya kata mengetahui dalil ni tidak wajib. Tidak wajib. Tapi kalau kita tahu dalil, bukan kena hafal. Bukan kena hafal, kita bukan nak jadi mufti ke apa kan. Kalau tahu dalil, ada pernah ni ustaz ada sebut ni masa mengaji dulu kan. Okey, tahulah adalah dalil dia. Itu akan kemaskan lagi. Sebab tu ada orang manusia ni kan berbagai. Ada level dia nak tahu boleh ke tak boleh. Ustaz, saya nak tanyalah, ni boleh ke tak boleh? Apa hukum ni? Ustaz kata, ni tak boleh ni, haram ni. Ya ke? Okey Ustaz, terima kasih. Tapi ada orang dia haram Ustaz. Kenapa saya ada dalil tak? Dia level lain sikit. Memang ada level tu kan. Maknanya orang pelbagai kan. Dia nak tahu dalil tu apa. Apa dalil dia Ustaz? Dia Ustaz boleh tak beritahu dalil dia? Ustaz pun cari dalil. Jadi ada orang dia nak kemas lagi, dia nak pegangan dia tu lebih kemas. Sebab bila ada dalil tu dia rasa lagi kuat lah. Ada orang dia tak tahu dalil, pada dia nak tahu hukum boleh ke tak boleh. Sebab tu dalam bab ibadat kita boleh bertaklid. Taklid ni kita ikut saja. Ikutlah. Macam kita belajar fiqh dulu kan, masa kecil-kecil dulu kan, guru-guru ajar fardu ain, kita ikut je. Okey, semayang macam ni, takbiratul ihram, Allahu akbar. Tak ada sepatah dalil pun diajar oleh guru kita. Kan? Ustaz kita mengajar dulu, dia tak sebut pun satu dalil. Takbiratul ihram ni apa dalilnya? Tak ada pun. Ibadat kita sah tak? Solat kita sah tak? Solat kita sah. Sebab mengetahui dalil ni bukan satu yang mesti kan? Bukan dimestikan. Wallahu a'lam. Tuan-tuan, kita berhenti setakat itu dahulu lah kan. Mudah-mudahan ada manfaatlah sedikit perkongsian pada malam ini. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kekurangan itu daripada diri saya yang lemah. Mohon maaf. Aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin fastaghfiruh fa innahu ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubanna wa walidina warhamna kama rabbayana shaghira. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman wa amala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة
طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين ذواتي أكل خمط وأثل وسدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إنه سميع عليم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahyina bil iman wa amisna bil iman washurna bil iman wa adkhilna al jannata min al iman. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna wa an walidina wa an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal mu'allimina wal mu'allimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayya warhamhum kama rabbayana shaghira. Allahumma ij'alna minan najihin wal faizin wal muhtadin fi imtihan fid din fid dunya wal akhirah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtana wa ala ahdika wa ala ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzu bika min sharri ma sana'tu abu'u bika bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma ikhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alayna ya Allah bi su'il khatimah. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا
tolong saya. Macam mana?